Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Yang baru kat sini nama aku Lukman dan orang panggil aku Bon. Aku pelajar tahun 4 perubatan di National University of Ireland, Galway. So, in this video, aku akan cakap pasal cara-cara untuk skor dalam SPM. So, sekiranya korang ada SPM pada tahun ini, maafkan saya, pada tahun depan, so insyaAllah video ni akan menjadi berguna kepada anda semua. Dan saya juga faham bahawa subscriber saya terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Tapi jangan risau, apa yang bakal saya perkatakan dalam video ni juga boleh dipraktikkan dalam pelbagai aspek kehidupan. So, aku SPM pada tahun 2014 and aku telah mendapat 8A+ dan 2A. A tersebut ialah Physics dan BM. So, ada sebab kenapa aku dapat 2A saja, tapi itu adalah cerita pada hari kemudian. Aku graduate dekat MRSM Tuan Gafur Barber, one of the best schools in Malaysia. Aku graduate number 9 out of 400 something. Kan diorang panggil GPA, so aku akan maintain aku punya GPA 3.9 something. And total GPA aku adalah pun 3.9 something. Aku pernah mendapat 90 markah dalam pelbagai jenis subjek. Dan juga pernah mendapat 100 dalam Maths dan matematik. So, aku harap by this point korang tak rasa yang aku scam korang dalam video ni, sebab itu takkan berlaku. Okay, so first tips, let's get straight into it. Tips yang pertama ialah motivation. So, motivation ni adalah controversial. Ada yang tak percaya kepada motivation. Sebenarnya, kita selalu fikir sebelum ni, kita cari motivation dulu, baru kita buat kerja. Sebenarnya itu boleh diperdebatkan. So, yang sebenarnya ialah kita buat kerja dulu, baru kita dapat motivation. So, pernah tak korang kalau macam tiba-tiba pada hari yang malas-malas pun, korang macam paksa diri korang buat something, and then korang rasa, wow, produktifnya aku. So, aku rasa macam nak buat ni lagi esok. Itu menandakan bahawa sebenarnya motivation tu datang after kau being productive. So, mana yang tak percaya kepada motivation ni, diorang gantikan dengan disiplin. Sebab disiplin adalah kekal, motivation adalah short term. So, apa yang aku nak cakap kat sini, sebenarnya motivation yang long term pun wujud kalau korang percaya padanya. So, kalau korang perlukan juga motivation, tak ada masalah. Just cari motivation yang long term. Motivation ni boleh datang daripada pelbagai bentuk. Ada yang dapat motivation daripada diri sendiri, ada yang dapat motivation daripada tengok video orang, ada yang dapat motivation daripada nyanyi lagu gemuruh jiwa di camp-camp motivasi, dan ada juga yang dapat motivation secara hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. One of the ways waktu aku nak cari motivation dulu ialah through role model. So, dulu aku ada senior ni, Adam Putra dengan Ayash. Dan dua-dua ni datang daripada sekolah before aku masuk MRSM TGB, iaitu Taman Melawati. And masuk TGB, diorang berjaya lah. So, Adam Putra ni akademik pandai, and then the leadership pun pandai. So, aku macam look up to him lah. So, everybody look up to him. Ayash ni pula is very hardworking person. So, nak katanya macam comparison Ronaldo dengan Messi lah. Contoh. So, aku fikir kalau macam diorang ni boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Sebab aku datang daripada background yang sama, daripada sekolah yang sama, and then pergi ke sekolah yang sama. So, itu adalah salah satu long term motivation aku. Kalau korang nak berrole modelkan Lord Lingard ataupun Fellaini ataupun Balotelli sama sekali pun, tak ada masalah. Make sure that motivation tu adalah long term. So, enough about motivation. Tips yang kedua ialah consistency. So, semua orang tahu yang consistency ni adalah kunci kepada kejayaan. Tapi tak semua orang mampu membuatnya. One of the enemies of consistency ni ialah procrastination. So, salah satu cara untuk kalahkan procrastination ni ialah dengan know your goal and know how important it is. So, contohnya SPM. SPM memang sangat penting. Apa yang cakap SPM dia tak penting, kau punch kunalan muka dia, sebab itu tak benar sama sekali. Every jawapan kau matters in SPM. Perbezaan satu grade ataupun perbezaan satu markah sekalipun akan memberi impak yang besar kepada masa depan korang. Every A, every B, every A minus, every A plus different. Contoh, kalau kau nak dapat straight A plus SPM, make it as your goal, and then kau work
for it. Like gila-gila. Every time kau malas, kau imagine diri kau cakap, kalau aku malas macam ni, mampu ke aku dapat target aku? So itu salah satu cara untuk being consistent, being disciplined. So salah satu cara lain untuk be consistent is just get started. Contoh korang kalau macam tiba-tiba rasa malas kan, and then kau fikir, okay, ni macam korang try just trick minda korang. Kau cakap, okay, aku akan just study for 10 minutes je, 10 minutes sahaja, ataupun 5 minutes saja. Kalau malas sangat, 2 minit saja. So korang get out of the bed, and then korang pergi study. Berdasarkan pengalaman aku, mustahil lah korang akan just study pas 2 minit, sebab korang dah susah payah bangun daripada katil semua, and then dah duduk atas ni nak study, and then 2 minit je korang caw. Tak mungkin. So maksudnya kat sini, bila korang dah start tu, korang akan build momentum. And then bila korang dah build momentum tu, bila kau dah in the zone tu, so korang akan rasa motivated lagi untuk study, and korang akan rasa lebih proud dengan diri korang lah. Okay, another way is kau just setkan deadline untuk kau bermalas-malasan. So selalu deadline ni macam untuk assignment je kan. Tapi deadline ni boleh juga untuk bermalas-malasan. So contoh kau kata, okay, aku just boleh malas sampai hari Ahad ni je, and lepas tu aku kena study macam orang gila. So that work for me. And then the most important tips is have a break, give reward to yourself. Sebab ini yang akan membuat korang akan elakkan korang daripada pancit lah. Kau akan rasa lebih motivated lah untuk teruskan lagi apa yang kau dah started tu. Okay, tips yang terakhir pula ialah fokus. So kenapa fokus ni penting? So tak kisahlah kalau korang study 25 jam sehari pun, kalau korang tak fokus, tak jadi juga. Sebab quality of the time that you spend is important. Pernah tak time kita study, tiba-tiba fikiran kita dah terawang-awang. Kita telah mikirkan makanan ke, fikirkan game ke, fikirkan kerajaan ayah pen ke. So macam kita punya ni tak fokus lah. So macam nak battle dengan tak fokus ni, kau just first step kau kena realise yang kau tu tak fokus. And bila kau dah realise tu, kau bagi macam pep talk kat diri kau. Okay, sekarang ni kau tak fokus, kau kena fokus. Sekejap ni je kau kena fokus, and then lepas ni kau nak buat apa-apa kau buat. Another distraction yang paling obvious pada zaman era globalisasi ini ialah smartphone. Tiba-tiba je tengah study, tiba-tiba smartphone dah dekat tangan, tak sedar pun. So waktu aku kat MRSM dulu, aku tak ada smartphone, and aku sangat bersyukur dengannya. So time korang nak study tu, make sure korang off wifi, campak phone tu jauh-jauh, letak tempat yang korang tak boleh nampak pun. Ataupun lagi lebih baik, kalau korang pergi library, jangan bawa phone. So bila kau macam rasa macam nak pegang phone, kau akan terpinga-pinga dan tak tahu nak buat apa. So kau terpaksa belajar juga. Another form of distraction is problem. So aku faham ada yang tak boleh lari daripada masalah, tapi kalau boleh, jangan cari masalah. Mana masalah yang boleh settle, kita settlekan. Sebab sekiranya kita ada masalah, otak kita akan lebih cenderung untuk memikirkan masalah tersebut daripada kita study. Masalah yang ada akan membuatkan minda kau bercelaru, kau punya mental pun akan affected, and your ability to focus pun akan affected. Waktu dulu-dulu, salah satu cara aku untuk mencari motivation ialah dengan tengok video-video budak-budak yang pergi overseas lah, macam Mat Lutfi ke apa entah kan. So aku macam, oh aku nak juga pergi study overseas. So Alhamdulillah sekarang aku dah dapat rezeki untuk study kat Ireland. Aku buat vlog kat sini, showing places kat sini. Aku juga buat video pasal my life as a medical student lah. So yang mana belum subscribe, boleh subscribe. And siapa yang rasa video ni memberi value kepada korang, bolehlah share. And don't forget to like. And sekiranya korang ada soalan atau apa-apa, just comment down below. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa di part 2 ataupun next video. Assalamualaikum. Hip hop harus teguh dan angkuh. Kalau selalu segan hati jadi rapuh. Tapi